Salam sejahtera semua, saya Yap Yubun, nombor matrik 279-831. Sekarang saya akan terangkan apa itu teori pelanggaran jangkaan ataupun Expectancy Violation Theory, EVT. Teori pelanggaran jangkaan, EVT, diasaskan oleh Judy K. Bergen pada tahun 1978. Bergen seorang profesor komunikasi pengajaran keluarga dan pembangunan manusia di University of Arizona. Penyelidikannya fokus kepada komunikasi bukan lisan, komunikasi interpersonal, dan komunikasi kumpulan kecil. Teori ini berdasarkan teori pengurang ketidakpastian yang mengkaji pengurangan kekabaran pada tingkah laku orang lain melalui interaksi dan juga model pelanggaran jangkaan nonverbal. Model pelanggaran jangkaan nonverbal adalah berdasarkan penyelidikan Bergen atas Proximus yang mengkaji jangkaan jarak pribadi. EVT mengkaji bagaimana pertukaran tingkah laku seseorang akan melanggarkan jangkaan orang lain dan kesan positif atau negatif pelanggaran jangkaan itu. Teori ini meramalkan bahawa jangkaan mempengaruhi hasil interaksi dan hubungan antara individu. Dalam andaian ontologi, teori ini mengandaikan bahawa manusia mempunyai sejumlah kehendak bebas. Ini kerana ia mengandaikan bahawa manusia boleh meninjau dan mentafsir hubungan dan kesukaan antara mereka dan rakan perbualan mereka, dan kemudian membuat keputusan sama ada melanggar jangkaan orang lain atau tidak bergantung kepada hasil yang ingin dicapai. Dalam andaian epistemologi, teori pelanggaran jangkaan menganggap bahawa terdapat satu kebenaran. Kebenaran ini ialah terdapat norma untuk semua aktiviti komunikasi dan jika norma ini dilanggar, akan ada hasil yang spesifik dan boleh diramal. Dalam segi andaian aksiologi, teori ini berusaha untuk menjadi neutral nilai kerana kajian dilakukan secara empirikal dan berusaha untuk menerangkan secara objektif bagaimana manusia bertindak balas apabila jangkaan mereka dilanggar. Dari andaian tersebut, kita boleh lihat bahawa EVT atau teori pelanggaran jangkaan berada dalam perspektif post-positivis. Perspektif post-positif mengatakan bahawa tiada individu yang boleh melihat atau meramalkan dunia dengan sempurna sebagaimana yang sebenarnya. Post-positisme menekankan kepentingan penjalanan berbagai langkah dan pemerhatian sebelum menghasilkan konklusi. Ia boleh diperiksa secara empirikal dan mengatakan bahawa kita tidak boleh menggunakan sains untuk menjelaskan dengan secukupnya setiap interaksi sosial. Idea Proximus dikemukakan pada tahun 1960 oleh Edward Hall, seorang ahli antropologi. Proximus juga berkait rapat dengan perkembangan EVT, yang merupakan salah satu sumber perkembangan EVT. Proximus mengkaji tentang rang peribadi individu, manakala menurut Bergen, jangkaan adalah berbeza antara berinteraksi dengan orang lain yang berada dalam sempadan jangkaan rang peribadi masing-masing. Terdapat 4 peringkat dalam Proximus. Yang pertama ialah rang intim. Rang intim adalah berjarak 0 hingga 18 inci. Jarak ini adalah untuk pertemuan rapat dan intim. Orang biasanya akan berkongsi tahap keselesaan yang unik antara satu sama lain. Yang kedua ialah rang peribadi yang berjarak 18 inci hingga 4 kaki. Jarak ini dikhaskan untuk perbualan dengan rakan, keluarga besar, rakan sekutu dan perbincangan kumpulan. Jarak peribadi akan memberi setiap orang lebih banyak rang berbanding dengan jarak intim, tetapi masih cukup dekat untuk melibatkan sentuhan antara satu sama lain. Yang ketiga ialah rang sosial yang berjarak 4 hingga 10 kaki. Rang ini adalah untuk kumpulan yang baru dikenalkan ataupun rakan sekerja yang baru dikenali. Orang lain yang berada dalam rang ini tidak terlibat secara fizikal antara satu sama lain. Yang terakhirnya ialah rang awam, ialah rang yang melebihi 10 kaki. Rang ini dikhaskan untuk orang yang tidak dikenali, yaitu orang awam. Budaya yang berbeza dipengaruhi oleh Proximus dengan cara yang berbeza dan bertindak belas secara berbeza terhadap situasi yang sama. Dalam sesetengah budaya, mereka yang belum menjalinkan hubungan rapat boleh menyapa satu sama lain dengan ciuman di pipi, melibatkan satu sama lain dengan baik dalam lingkungan Proximus yang intim. Dalam budaya lain, sapaan tersesuai ialah jabat tangan yang mengekalkan perselisihan fizikal tetapi berada dalam jarak peribadi. Hal ini akan mempengaruhi jangkaan mereka terhadap orang lain semasa berkomunikasi. Teori EVT telah mengkaji 3 komponen utama, yaitu jangkaan, valence ganjaran communicator, dan valence pelanggaran.
Berdasarkan penyelidikan Bergen, seseorang mempunyai jangkaan terhadap kelakuan atau reaksi orang lain semasa berkomunikasi. Dan jangkaan ini dibahagi kepada dua kategori, yaitu jangkaan ramalan dan jangkaan perspektif. Jangkaan ramalan ialah tingkah laku yang berlaku mengikut jangkaan dalam persekitaran atau situasi yang berlaku sebelumnya secara rutin. Jangkaan preskriptif ialah tingkah laku yang harus atau perlu dijalankan dalam situasi atau persekitaran tertentu. Valence ganjaran communicator ialah penilaian yang dibuat terhadap orang yang melakukan pelanggaran jangkaan. Valence ganjaran communicator menyadari bahawa dalam beberapa kes, valensi pelanggaran tidak mudah ditafsir dan dinilai sebagai jelas positif atau jelas negatif. Jika tafsiran pelanggaran kekal sama-sama, iaitu bukannya positif atau negatif, individu beralih ke arah menilai valensi communicator atau orang yang menghantar mesej bukan lisan. Communicator dengan valensi positif dilihat mempunyai kualiti yang menarik. Pelanggaran apabila communicator diberi valens positif, kemudiannya dinilai sebagai positif. Communicator dengan valensi negatif dilihat mempunyai kualiti yang tidak menarik, termasuk status sosial yang lemah, dianggap sebagai tidak serupa, tidak boleh dipercayai, dan tidak menawarkan keupayaan untuk ganjaran, sebaliknya hukuman. Pelanggaran tingkah laku membangkitkan dan mengalihkan perhatian, menarik perhatian kepada kualiti pelanggar dan hubungan antara interaksi. Apabila menerangkan valensi pelanggaran, adalah penting untuk menyadari bahawa bukan mesej bukan lisan itu sendiri yang dianggap sentiasa positif atau negatif. Tetapi valensi mesej bukan lisan adalah berdasarkan bagaimana mesej ini diproses, khususnya bagaimana ia ditafsir oleh penerima mesej, dan penilaian mereka terhadap mesej itu sebagai mempunyai valens positif atau negatif. Tanggapan seseorang yang melanggar jangkaan terhadap pelanggaran jangkaan boleh menjadi positif atau negatif dan bergantung kepada dua keadaan, yaitu tafsiran positif atau negatif terhadap tingkah laku dan sifat pelanggar. EVT dibahagi kepada dua kategori, yaitu positif pelanggaran jangkaan dan juga negatif pelanggaran jangkaan. Pelanggaran positif berlaku apabila tingkah laku seseorang itu lebih baik daripada jangkaan. Sebaliknya, pelanggaran negatif berlaku apabila tingkah laku kurang disenangi. Jika orang itu menganggap tingkah laku yang tidak dijangka itu sebagai positif, orang itu akan mencari cara untuk meneruskan perbualan dengan sewajarnya. Manakala jika ia dianggap sebagai negatif, orang itu akan mendapati ia melanggar dan mencari cara untuk menghentikan perbualan. Kesimpulannya, ini merupakan ciri-ciri teori pelanggaran jangkaan, yaitu komunikasi diambil sebagai pertukaran maklumat kandungan interpersonal yang tinggi. Pelanggaran ruang peribadi boleh menjadi positif atau negatif mengikut orang, situasi, dan persekitaran yang terlibat dalam interaksi. Ruang peribadi boleh dibagi kepada jarak intim, peribadi, sosial, dan awam. Jangkaan dalam interaksi adalah tingkah laku yang dipelajari. Ia menunjukkan reaksi orang dalam situasi yang tidak dijangka yang dicipta oleh tingkah laku yang tidak dijangka. Jangkaan mempunyai faktor seperti norma, budaya, dan lain-lain. Hasil komunikasi diukur melalui jangkaan. Dan akhirnya, teori ini boleh digunakan dalam berbagai situasi perhubungan interpersonal dan kumpulan. Sekian, terima kasih.